Assalamualaikum, terima kasih. Memang satu momen ataupun satu saat yang surreal yang suka untuk saya percaya sedang berlaku ya, sebab baru tadi saya bertemu dengan seorang kawan yang telah bersama dengan saya di Lembah Pantai sejak tahun 1999, dan kita rasa kami berdua bercerita bagaimana kita mula dulu tahun 99 hinggalah ke saat ini. Dia seperti satu perjalanan 23-24 tahun, dan memang kegembiraan itu jelas di raut wajah para penyokong, para aktivis, penggerak parti di peringkat akar undi. Dan saya juga banyak terima panggilan dari orang awam, dari tokoh-tokoh korporat, daripada penjawat awam, malah juga dari kalangan polis Diraja Malaysia, yang mengucap tahniah ya, dan kesediaan mereka untuk melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara. Jadi saya rasa satu saat yang sangat bersejarah, tapi masa yang sama kita tahu, kita sedar Malaysia sekarang berada dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Tapi pada masa yang sama, pada hari ini kita lihat bursa saham mula menunjukkan satu peningkatan yang baik. Nilai mata wang ringgit semakin kukuh berbanding dolar Amerika. Tadi saya cek mungkin dalam RM4.50, RM4.52 kepada satu US dollar, dan ini kita harap dapat diperkukuh pada minggu-minggu, bulan-bulan, dan insya-Allah tahun-tahun yang akan datang. Tapi masa yang sama, realitinya ini adalah satu kerajaan gabungan, dan menginsafkan kami juga bahawa ada sejumlah warga yang tidak menyokong, tidak mengundi, dan rakyat secara amnya perlu diusahakan pembelaan, masalah mereka perlu ditangani dengan segera, dan komitmen sama ada Pakatan Harapan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bahawa fokus kita adalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, kebajikan. Itu yang perlu kita terjemah dalam masa yang sangat singkat. Dan saya jangka antara perkara pertama yang perlu dilakukan selepas menamakan anggota Jemaah Menteri ialah isu belanjawan 2023. Hari Rakyat dan pengundi dihidangkan dengan drama, tawar-menawar, perbincangan dan mesyuarat, begitu juga keluar masuk istana. Dan hari ini seorang Perdana Menteri telah pun diangkat. Jadi mungkin secara ringkasnya, apakah YB Fahmi melihat ia sebagai penyelesaian kepada isu ketidakstabilan politik Malaysia sebelum ini? Kita tak pernah lalui keadaan seperti ini, dan kita harap dia boleh jadi salah satu daripada beberapa duluan ataupun presiden. Masa yang sama, kalau kita lihat negara-negara lain yang mengamalkan sistem parlimen ala Westminster seperti di UK, United Kingdom, ada beberapa mekanisme yang lain. Semestinya mekanisme yang telah kita amalkan adalah acuan Malaysia, dan sudah pasti sama ada ia boleh ditambah baik ataupun diperkukuh. Cuma masa yang akan orang kata only time will tell lah ya. Jadi saya percaya apapun keberadaan kerajaan gabungan ini ataupun kerajaan perpaduan ini adalah bukti bahawa kita boleh ketepikan perbezaan politik, utamakan nasib rakyat, mementingkan masa depan negara, dan usahakan kerjasama yang tulen demi pertiwi. Assalamualaikum, terima kasih. Memang satu momen ataupun satu saat yang surreal yang suka untuk saya percaya sedang berlaku ya, sebab baru tadi saya bertemu dengan seorang kawan yang telah bersama dengan saya di Lembah Pantai sejak tahun 1999, dan kita rasa kami berdua bercerita bagaimana kita mula dulu tahun 99 hinggalah ke saat ini. Dia seperti satu perjalanan 23-24 tahun, dan memang kegembiraan itu jelas di raut wajah para penyokong, para aktivis, penggerak parti di peringkat akar undi. Dan saya juga banyak terima panggilan dari orang awam, dari tokoh-tokoh korporat, daripada penjawat awam, malah juga dari kalangan polis Diraja Malaysia, yang mengucap tahniah ya, dan kesediaan mereka untuk melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara. Jadi saya rasa satu saat yang sangat bersejarah, tapi masa yang sama kita tahu, kita sedar
Malaysia sekarang berada dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Tapi pada masa yang sama pada hari ini kita lihat bursa saham mula menunjukkan satu peningkatan yang baik. Nilai mata wang ringgit semakin kukuh berbanding dolar Amerika. Tadi saya cek mungkin dalam RM4.50, RM4.52 kepada $1 dan ini kita harap dapat diperkukuh pada minggu-minggu, bulan-bulan dan insya-Allah tahun-tahun yang akan datang. Tapi masa yang sama realitinya ini adalah satu kerajaan gabungan dan menginsafkan kami juga bahawa ada sejumlah warga yang tidak menyokong, tidak mengundi dan rakyat secara amnya perlu diusahakan pembelaan, masalah mereka perlu ditangani dengan segera dan komitmen sama ada Pakatan Harapan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bahawa fokus kita adalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, kebajikan. Itu yang perlu kita terjemah dalam masa yang sangat singkat dan saya jangka antara perkara pertama yang perlu dilakukan selepas menamakan anggota Jemaah Menteri ialah isu belanjawan 2023. Hari Rakyat dan pengundi dihidangkan dengan drama, tawar-menawar, perbincangan dan mesyuarat, begitu juga keluar masuk istana. Dan hari ini seorang Perdana Menteri telah pun diangkat. Jadi mungkin secara ringkasnya, apakah YB Fahmi melihat ia sebagai penyelesaian kepada isu ketidakstabilan politik Malaysia sebelum ini? Kita tak pernah lalui keadaan seperti ini dan kita harap dia boleh jadi salah satu daripada beberapa duluan ataupun presiden. Masa yang sama kalau kita lihat negara-negara lain yang mengamalkan sistem parlimen ala Westminster seperti di UK, United Kingdom, ada beberapa mekanisme yang lain. Semestinya mekanisme yang telah kita amalkan adalah acuan Malaysia dan sudah pasti sama ada ia boleh ditambah baik ataupun diperkukuh. Cuma masa yang akan orang kata only time will tell lah ya. Jadi saya percaya apapun keberadaan kerajaan gabungan ini ataupun kerajaan perpaduan ini adalah bukti bahawa kita boleh ketepikan perbezaan politik, utamakan nasib rakyat, mementingkan masa depan negara dan usahakan kerjasama yang tulen demi pertiwi.